天父上帝，现在我们要聆听你的话， Bapa, sekarang kami akan menerima firman-Mu. 求你打开我们属灵的眼睛、属灵的耳朵， Kami mohon Engkau membuka mata dan telinga rohani kami, 让我们能够明白你的真理， supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu 给我们力量来执行你的命令， dan memberikan kami kekuatan untuk menjalankan perintah-Mu. 给我们有勇敢来打开我们的口，来传扬你的福音、你的真理。 Dan memberikan kami keberanian untuk membuka mulut kami untuk menyebarkan Injil dan kebenaran firman-Mu. 让你的名得荣耀。 Kiranya nama-Mu saja yang 我 dimuliakan. 们这样祈求、祷告、感谢，是奉主耶稣的名。 Kami berdoa, memohon dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Silakan duduk. 请坐。 Judul khotbah kita pada pagi hari ini sudah tercantum di buletin gereja. 今天早上我们要讲的题目已经注在教会的周刊. 周刊里面了， Yaitu Tuhan Yesus, namanya perlu kita masyurkan dan makin masyurkan ya. 就是耶稣的名，我们应该要越来越传出去。 Mengapa begitu? 为什么？ Karena kalau orang tidak tahu siapa Yesus, dia akan mati binasa. 因为一个人如果他不知道耶稣是谁，他必定会灭亡。 Waktu kita berdoa, doa Bapa kami, 当我们念主祷文的时候， kita bagian yang terakhir itu berkata, 在最后面的时候说。 karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. 因为国度、权柄、荣耀就是你的， Sampai selama-lamanya. 这到永远。 Amin. 阿门。 Jadi kita melihat di situ ada kata kerajaan, kuasa dan kemuliaan. 所以在那边我们看啊，有那个国度、权柄和荣耀的话。 Kalau kita lihat di dunia ini memang ya banyak kerajaan. 我们看这个世界上有很多国度， Tetapi kerajaan-kerajaan itu tidak akan bertahan lama. 但是这个世界上的国度啊不会永远的。 Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kerajaan sorga akan berlaku selama-lamanya. 上个星期我们已经学习了，就是上帝的国度是永远的。 Bagaimana caranya kerajaannya itu dibuat selama-lamanya oleh Allah? 上帝怎么样来把他的国度会存到永远呢？ Yaitu melalui pemberitaan Injil di seluruh tempat di dunia ini. 就是通过我们传福音去到每一个地方，在这个世界上。 Dan Tuhan Yesus telah mendirikan gerejanya selama beribu-ribu tahun. 主耶稣已经把他的教会站立起来了，几千年了。 Gereja Tuhan Yesus ini akan berdiri sampai selama-lamanya. 这个主耶稣的教会会永永远远存在。 Saya sudah katakan negara Indonesia saja usianya baru 77 tahun loh. 我已经讲过，印尼国家的存在啊，单单有77年而已， Dan Singapura ya baru 57 tahun. 新加坡才有57年 Nah 的存 gereja 在。 Tuhan Yesus sudah berdiri ya hampir 2000 tahun. 但是主耶稣的教会已经站立了差不多2000年了， Akan berdiri selama-lamanya. 一直会存在到永永远远。 Dan Tuhan Yesus yang telah mendirikan gerejanya pasti mengirimkan gembala gereja ke gereja itu. 主耶稣已经建立了他的教会，他必定会差派他的 牧羊人到那个教会。 Dan kita juga melihat ya pada minggu yang lalu Tuhan Yesus mendirikan sekolah Alkitab yang pertama ya di Asia ya, bukan Eropa, ada koreksi sedikit. 上个星期我们已经看了主耶稣怎么样通过保罗建立了他第一间的神学院，就是圣经学校在亚洲，不是在欧洲。上个星期讲错了，不是在欧洲， Ada 是 2 在亚洲。 tahun di situ Rasul Paulus mengajar murid-murid untuk bisa mengerti firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. 保罗在那边有
差不多2年的时间以内来教导他的门徒怎么样认识神的话。 Dan mereka bisa memberitakan Injil. 后来他们才能够传福音。 Dikatakan bahwa orang-orang di Asia, baik Yahudi bukan Yahudi, semuanya bisa percaya Yesus. 他们记载，全部人，不管他是犹太还是不是犹太人，全部他们信了耶稣。 Dan kita melihat ya bahwa pelayanan Rasul Paulus disertai dengan kuasa melakukan mujizat yang luar biasa. 我们也是已经看了保罗的侍奉，也是上帝给了他的权柄来做神迹。 Kuasa itu bukan Paulus punya, tapi dia terima dari Tuhan Yesus. 保罗得到的那个权柄不是他自己的，就是主耶稣是给他的。 Karena Tuhan Yesus adalah Raja yang memberikan Paulus kuasa. 因为主耶稣自己是还给他权柄的。 Dan kalau kita melihat ya, negara-negara di dunia pasti punya kuasa ya. 我们看这个世界上的国家很多，他们也是有那个权柄。 Kita mau melihat ya, negara mana yang paling berkuasa, cukup melihat dua hal ini saja ya. 如果我们要看哪一个国家最有权柄的，我们可以看这2样事。Yang pertama mereka punya tentara atau senjata yang hebat, itu negaranya berkuasa. 第一，如果那个国家有很多兵，还有很多那个武器，一定那个国家是很有权柄的国 Bahkan 家。 negara yang kuat ini berani menyerang negara yang lebih lemah. 而且这个很有力量的国家敢打那个软弱的国家。 Seperti sekarang Rusia berani menyerang Ukraina karena Rusia itu lebih kuat daripada Ukraina. 好像现在有那个俄罗斯可以敢去打那个乌克兰的国家，因为这个俄罗斯它是比那个乌克兰更强。 Yang kedua, negara itu kita bilang kuat kalau punya banyak uang ya. 第二，如果一个国家会很有权柄，就是因为它有很多钱。 Dan negara itu bisa menggunakan uang untuk berbuat apa yang belum pernah dibuat sebelumnya. 所以那个国家可以用他的钱来做以前人家还没有做过的东西。 Dulu orang Tionghoa itu miskin ya. 以前我们华人是很穷的， Nenek moyang kita datang dari Tiongkok ke Indonesia itu jadi kuli ya. 我们的祖宗从那个中国来到这个印尼是做那个工人， Ya kuli, kuli. 做一个苦力的 Tapi 工人。 sekarang orang Tiongkok datang ke sini bawa uang, dirikan pabrik berbeda. 但是现在不一样了，中国人来到印尼，他们建立那个工厂，他们很多钱了。 Dan Pak Jokowi bisa menggunakan uang untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 另外一个比喻也是，现在卓高威能够把那个印尼的中央政府搬到那个东加里曼丹。 Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. 以前这样的事情没有发生过。 Ini kuasa manusia ya. 这个是讲关于人的权柄。 Tapi pagi ini kita akan belajar dari Alkitab yang tadi kita baca ada 5 pelajaran. 但是今天早上我们呢，从刚才我们已经读过的圣经有五样功课，5个功课我们可以学习的。 Satu peristiwa bisa mengakibatkan nama Tuhan Yesus semakin dikenal di Asia. 有一个事情发生啊，能够带到主耶稣的名更加出名在那个亚洲。 Peristiwa ini terjadi di ayat 13 kalau kita lihat ya sampai ayat yang ke-16. 这个事情就是我们读了的，是在使徒行传19章第13节到20节。 2 ayat 16 bagian pertama, 13 sampai 16 bagian pertama. 第一的功课就是从13节到16节。 Di situ memberitahukan kita di dunia ini ada 3 kerajaan. 在那边告诉我们，在这个世界上有3样国度。 Yang pertama kerajaan Allah, 第一就是上帝的国度， kuasanya paling tinggi. 它的权柄是最高的。 Tadi saya berbicara kerajaan manusia. 刚才我所讲的就是关于人的权柄。 Itu kerajaan yang kuasanya paling rendah loh. 其实人的权柄就是最低的那个权柄。 Karena di atas kerajaan manusia ada kerajaan kegelapan iblis ya yang mengalahkan selalu kerajaan manusia. 因为在
人的权柄以上啊，还有那个黑暗啊，就是魔鬼的权柄啊，它能够打败人的权柄。 Kerajaan kegelapan itu tidak bisa kita nampak dengan mata 那 kita. 个黑暗的权柄，我们用眼睛看不到的， Tetapi kita melihat akibatnya untuk hidup manusia. 但是它的后果我们可以看到在我们的生活上。 Nah, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, 当上帝创造这个天和地的时候， kira-kira 6.000 tahun yang lalu, 就是大概6000年以前， dia terakhir menciptakan manusia, 最后他就创造了人， yaitu Adam dan Hawa. 就是亚当和夏娃。 Nah, kepada Adam dan Hawa diberikan kuasa atas semua binatang. 上帝就把这个全部的权柄管理这个动物的，就交给亚当和夏 Sehingga 娃。 dikatakan Alkitab semua binatang nama-namanya Adam yang berikan nama itu, 所 ya. 以圣经告诉我们，全部世界上的那个动物就是亚当给的名。 Satu persatu binatang datang kepada Adam. 一个动物来到亚当的面前， Kemungkinan yang datang pertama itu anjing, ya. 有可能第一次来到亚当的面前就是狗。 Dia lihat, oh bentuknya seperti ini. Terus dia namakan ini anjing, ya. Sampai sekarang namanya anjing, ya. 所以亚当就看哦，这个动物它形象是这样，所以他就给它狗。到现在那个名字叫狗。 Kemudian datang yang bisa terbang. Oh, dia lihat ini ya kakinya panjang. Oh, kita kasih nama itu burung bangau. Ya, sampai sekarang namanya burung bangau. 可能后来就来了那个一种鸟，它脚是很长的，所以亚当就给它名叫 Burung bangau, ya. 对不起，不知道什么。 Tetapi ya setelah Adam jatuh dalam dosa, 但是当亚当掉了罪恶里面， semua binatang itu sekarang takut kepada Adam, ya. Semua binatang sekarang takut kepada Adam. 每一个动物就怕亚当了。 Kalau sekarang kita panggil binatang tuh datang, dia nggak mau datang loh. 所以现在如果我们叫动物来到我们面前，他们怕我们，他不要。 Kenapa? 为什么？ Karena manusia sudah kehilangan kuasa atas binatang-binatang. 因为人呢已经没有那个权柄对这个动物了， Kenapa? Karena manusia ditipu oleh iblis, ya. 因为人已经被魔鬼骗了。 Sejak saat itu kerajaan iblis itu ya lebih berkuasa daripada kerajaan manusia. 所以从那个时候，那个魔鬼的权柄就是超过人的权柄。 Sehingga kalau kita lihat ya di zaman sekarang, kenapa orang itu mati, orang itu sakit dan sebagainya, itu akibat dosa, ya. 所以现在我们看到人为什么会生病、会死，这个就是罪的后果。 Dan manusia kalau dia mati, 当人死， apapun tidak bisa kita bawa. 当一个人死，他什么都不能带。 Dia punya uang, dia tidak bisa bawa uangnya untuk ngikut dia mati. 他有很多钱，他也是不能带他的钱。 Tetapi satu-satunya yang bisa dibawa mati oleh manusia adalah dosa-dosanya. 但是单单有一种东西他能够带，就是他的罪，他能够带到他死。 Apakah dia orang kaya, orang miskin, kalau mati pasti bawa dosa. 不管他是有钱人、穷人，他死他一定带罪死。 Dan kalau orang mati membawa dosa, Tuhan akan hakimi orang itu. 如果一个人死带他的罪死，上帝一定会审判那个人， Dan Tuhan akan hukum orang itu 上帝一定会惩罚那个人， di neraka, ya. 在地狱里面。 Dikatakan neraka itu apinya tidak pernah padam dan sakitnya nggak pernah sembuh. 在地他的那个火没有停的，然后我们的痛苦也不会好的。 Neraka itu bukan Tuhan siapkan untuk manusia, 其实地狱不是上帝准备给人的， disiapkan untuk setan dan pengikutnya. 是上帝准备给这个撒旦和跟他的。 Tuhan ingin manusia masuk surga semua. 上帝要每一个人进到天堂。 Dia telah mengirim Yesus ya 2000 tahun yang lalu menjadi juru selamat manusia. 2000年，他已经差派了主耶稣来到这个世界上来救我们， Sehingga Yesus mati untuk dosa kita di salib. 所以耶稣为我们的罪死在世界上。 Dan hanya dengan darahnya ya dosa-dosa kita bisa dihapuskan. 所以单单通过他的宝血，我们的罪能够洗净。 Bukan hanya dia mati, dia dikuburkan, dikatakan Alkitab dia bangkit pada hari Minggu, hari ketiga. 耶稣不单死了，但是他已经被人家埋葬
圣经讲第3天就是在礼拜天他已经复活了。 Dan kebangkitan Yesus itu mengalahkan ya kuasa dari kerajaan iblis, yaitu kematian. 所以耶稣的复活就已经得胜过这个魔鬼的权柄，就是那个死亡。 Jadi kerajaan manusia itu selalu dikalahkan oleh kerajaan iblis. 所以现在我们看我们人的国度，就是常常被那个魔鬼的国度超过、胜过。 Kalau kita lihat sejarah di dunia ini ya, 如果我们看这个世界上的历史， tidak ada orang yang bisa menjadi presiden ya selama-lamanya, nggak 没有一 bisa. 个人能够做总统做到永永远远。 Dan kalau kita lihat Indonesia pernah punya presiden ya selama 32 tahun. 印尼曾经有一个总统做到32年， Tetapi sekarang dia sudah mati. 但是现在他也是已经死了。 Yang mengalahkan manusia adalah dia menjadi tua, menjadi lemah, dan menjadi mati ya. 所以能够得胜对人的，就是人会变老，有病还会死。 Itu yang mengalahkan manusia adalah setan ya. 所以就是撒旦能够打败人。 Bagaimanapun dia kuatnya, bagaimanapun dia kayanya, satu hari pasti mati. 无论他怎么样有很强，怎么样很有钱，有一天他一定会死。 Tetapi Yesus mengalahkan kematian. 但是耶稣打败了死亡， Dia sudah bangkit dari kematian. 他从那个死亡复活了。 Sering saya katakan kubur Yesus itu kosong. 我常常讲过，耶稣的坟墓是空的。 Kalau kita lihat ya kubur orang di dunia ini pasti ada isinya. 如果我们看人家的坟墓，在这个世界上，一定它里面还有他的骨头。 Dan kubur Yesus itu hanya dipakai 3 hari saja. 然后耶稣的坟墓，他才单单用3天 Dan 而 dia 已。 sudah bangkit dari kematian. 因为他已经复活了， Jadi waktu dia bangkit dari kematian dia punya tubuh yang tidak seperti tubuh sebelum dia mati loh. 所以当耶稣复活的时候啊，他就有不像他以前的身体了， Dia punya tubuh yang mulia 他有了那个荣耀的身体， yang tidak perlu dibatasi oleh ruang ya. 就是地方不能够限制他了。 Kalau sekarang dia mau datang ya ke satu tempat yang tertutup, nggak perlu kita bukakan pintu, dia bisa langsung masuk. 这样荣耀的身体啊，如果就是好像如果他要去到一个地方关着门的时候，我们不用开门给他，他就能够马上去到那 Dan 个地 kita lihat 方。 Alkitab mengatakan dia naik ke sorga, nggak perlu naik pesawat ke sorga, langsung bisa naik ke 圣经 sorga. 告诉我们，当他升天的时候啊，他不用坐飞机，他马上就能够到天堂。 Dan barang siapa yang percaya Yesus akan diberi tubuh seperti itu. 所以每一个人如果信了耶稣啊，上帝会给他这样的身体。 Dan sekarang kita mau belajar dari ayat 13 sampai 16. 所以现在我们就要学习今天的功课，就是从13节到16节先。 Di mana kuasa Allah itu paling tinggi, 就是说，上帝的权柄是最高的， kemudian kuasa kerajaan manusia kalah selalu dengan kuasa kerajaan iblis ya. 但是我们人的权柄就常常被这个魔鬼的权柄打败。 Ayat 13 sampai 16 itu dikatakan ada orang-orang Yahudi tertentu. 在13节告诉我们，有一般犹太人啊，特别的啊， Mereka kerjanya sebagai tukang sihir ya. 他们的工作啊，就是做那些行那些邪术的人。 Dan mereka berjalan keliling ya di seluruh Asia. 他们就是在那个全亚洲走， Dan kerja mereka mengusir setan dikatakan di situ ya. 在那边讲他们的工作就是来赶鬼啊。 Dan waktu itu mereka mengubah cara mereka mengusir setan. 有一天他们就改他们的方法，怎么样赶鬼的方法。 Nah, orang itu dikatakan ada 7 laki-laki anak dari imam besar yang bernama Skeva. 他们有7个人，圣经告诉我们，他们就是有一个祭司长叫西基瓦的，就是他的孩子。 7 7个人 orang loh. 有7个人， Kerja mereka berkeliling dari satu kota ke kota lain untuk mengusir setan. 他们的工作啊，就是从一个城市到另外一个城市，他们讲他们是赶鬼的人。 Dan kita melihat memang ya banyak orang-orang yang dirasuki oleh setan.
我们看到本来这个世界上啊，有很多人会被鬼附啊。 Kalau dirasuki setan dia menjadi ya seperti orang gila. 如果一个人被鬼附了，他会好像神经病的人一 Dan 样。 sekarang mereka mengusir setan kalau kita baca di ayat 13 bagian terakhir. 在13节下半节，我们看 Mereka mau meniru ya, itu Rasul Paulus mengusir setan. 他们就要学习保罗的榜样，怎么样赶鬼。 Nah, Rasul Paulus itu diberi kuasa oleh Yesus untuk mengusir setan. 保罗是主耶稣给他权柄来赶鬼， Dengan nama Yesus loh. 是奉耶稣的名 Nah, 来 kalau 赶。 kita membaca di situ, mereka ingin mengusir setan demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. 我们再读下去，那边告诉我们，他们也要赶鬼，奉耶稣奉保罗传的名的耶稣的名来赶。 Kalau kita mau mengusir seseorang, 如果现在我们要赶走一个人， tentu kita harus lebih kuat daripada dia, baru kita bisa usir dia keluar. 当 Ya. 然我们要比那个人更加强，我们才赶他。 Kalau seorang anak kecil dia mau mengusir saya, kira-kira saya mau pergi nggak ya? 现在如果有一个小孩子，他要赶他走，你想 Dia 我 mau 会怕 mengusir saya, 他要赶我走？ kira-kira saya pergi nggak? 你们想我有可能会走吗？会怕他吗？ Tentu tidak. 一定不。 Tapi 我 kalau 会走 saya jauh lebih besar dari dia, jauh lebih kuat dari dia, saya usir dia, dia pasti pergi. 翻过来，如果我赶他的，因为我比他大，比他强，我赶他，他一定会走的。 Nah, sekarang mereka ini ingin menggunakan nama Yesus, tetapi kamu lihat ya, yang diberitakan Paulus mengusir roh-roh jahat. 现在我们看这7个人啊，他们要用保罗传的 Yesus. 名，就是耶稣的名来赶鬼。 Mereka ini tidak kenal siapa Yesus. 其实他们自己都不认识耶稣是谁， Dan Paulus itu memang terkenal ya di kota Efesus pada saat itu. 因为那个时候本来保罗是很出名了，在那个以弗所的城市 Karena 里 kita 面。 sudah baca di bagian sebelumnya, yaitu di ayat 11-12. 因为在2节上面，就是在11到12节上面，我 Di 们 situ 读了。 dikatakan Paulus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. 那边告诉我们，保罗已经做过很特别的神迹了。 Yang belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. 他做的神迹啊，就是没有人家做过的。 Dan Tuhan Yesus pernah berjanji pada muridnya. 本来耶稣曾经对他的门徒应许， Engkau akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang sudah aku Yesus lakukan. 耶稣对他的门徒承诺讲：你们会做比我做以前做过的事情更加大的事 Itu 情。 dicatat di Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. 记在约翰福音4章12节。 Dan kita melihat ini terjadi ya. 现在我们看那个事情真的是发生。 Janji Yesus itu digenapi pertama di dalam diri Petrus. 主耶稣这样的承诺啊，第一发生是在彼得的身上， Waktu Yesus masih melayani di tanah Israel. 就是当耶稣还在以色列的地方那边侍奉的时候， Orang sakit diizinkan memegang ya bajunya Yesus dan mereka jadi sembuh loh. 有生病的人啊，耶稣应许他来摸他的袍啊，那个生病的人就得医治了。 Sakit apapun ya orang itu pasti sembuh. 无论什么病啊，那个人如果摸耶稣的袍，一定会得医治。 Saya percaya kalau sakit COVID mau mati ya, jamah itu jubah Yesus pasti sembuh ya. 我相信，如果犯到这个 COVID 的病啊，他摸耶稣的袍，他也是会好的。 Tetapi Petrus lebih besar lagi ya kuasa yang Tuhan Yesus berikan pada dia. 但是彼得经过比耶稣做的神迹更加大。 Yaitu dalam Kisah Rasul pasal 5记在使徒行传第5章， ada orang sakit 有那边告诉我们有生病的人 ditaruh di jalan 放在路上， dan Petrus lewat bayang-bayangnya mengena orang itu dan orang itu sembuh. 然后彼得就经过他的影弄到那个人啊，那个人就得医治了。 Itu tidak pernah Yesus lakukan loh. 这样的神迹耶稣没有做过， Yesus sengaja menyuruh Petrus yang melakukan. 耶稣特别要给这个彼得做这样的神迹， Bukan Petrus hebat loh. 不是彼得的厉害哦， Tuhan Yesus berjanji dan Tuhan Yesus lakukan pada diri Petrus. 因为耶稣已经承诺过这样啊，他就是给彼得这样的权柄来做。 Nah sekarang Paulus beda lagi ya. 现在保罗是不一样啊， Nah kita baca di ayat 11-12.
mujizat luar biasa yang apa yang Paulus lakukan? 在11到12节，我们看保罗做了的是什么成绩？ Bukan bayang-bayangnya ya, 不是用他的赢了， tapi sapu tangan dia 但是他是以他的手巾啊， dan 是保罗 baju 的手 dia. 和他的袍。 Kalau ditimpakan pada orang sakit itu sembuh, setan yang ada di orang itu dikeluarkan ya. 就是通过他的手巾和他的袍，如果放在那个生病的人、被鬼附的人啊，那个人就会得医治。 Dan di Asia itu banyak orang sakit, banyak orang kerasukan. 所以在亚洲那时候，很多人生病，也很多人被鬼附。 Dan banyak orang ditolong Tuhan Yesus lewat sapu tangan Paulus dan pakaiannya Paulus. 所以有很多人被耶稣帮忙了，通过这个保罗的手巾和他的袍。 Kenapa sapu tangan ya? 为什么保罗会有手巾呢？ Kalau sekarang kita pakai tisu ya, nggak lagi pakai 现 sapu 在我 tangan. 们没有用手巾了，我们是用那个擦脸子。 Kenapa sapu tangan? 为什么保罗用手巾呢？ Kamu tahu kerja Paulus apa ya? 因为是他的工作。你知道保罗做的工作是 Dia 什么吗？ berkeringat membuat tenda ya. 因为他做的工作，天天就是会出很多汗的，因为他是一个做帐篷的人。 Dan pasti dia menggunakan ya bukan sapu tangan biasa, handuk kecil untuk mengelap keringatnya. 我相信他的手巾不是那个小小的一个手巾，但是一定是像那个小的毛巾来擦他的汗。 Dan sapu tangannya itu handuk kecilnya bukan satu karena dia kerja ya dari pagi sampai siang itu banyak ya itu handuk-handuk kecilnya. 我相信他的那个小毛巾也不是一条，但是因为他整天要做帐篷的时候，他一定会有很多条毛巾。 Dan Tuhan Yesus gunakan sapu tangan dan baju Paulus untuk menyembuhkan orang dan mengusir setan. 所以主耶稣就利用他的手巾和他的袍来医治人家的病。 Dan peristiwa ini itu diketahui oleh semua orang di kota Efesus loh. 所以这样的事情发生的时候啊，被这个全部以弗所的人知道了。 Dan kita lihat ya tukang sihir ini ingin memakai nama Yesus yang diberitakan Paulus untuk mengusir setan. 所以现在我们看这个7个人做魔法的人啊，他们也是想用耶稣的名来赶鬼。 Ya. Apa jawab roh jahat pada ketujuh orang itu? 所以当这7个人赶那个鬼从一个人被这个鬼附的时候啊，这个鬼怎么样回答他们7个人呢？ Alkitab mengatakan satu orang dirasuki banyak roh jahat ya. 圣经说这一个人啊被很多邪灵附了， Dan ada 7 orang datang loh mengusir setan dari satu orang itu. 然后这7个人就来想赶这个全部邪灵出， 7 laki-laki lawan 1 laki-laki. 所以就是有7个男人对付一个被鬼附的人。 Kalau hanya menggunakan tenaga tubuh pasti 7 orang ini menang ya. 如果单单用那个肉体的 力量啊，一定7个人打得败这个一个人哎。 Tetapi jangan lupa orang satu ini dirasuki banyak roh jahat ya. 但是我们不可以忘记，这一个人他已经被很多鬼、很多邪灵来 Dan 附 roh 了。 jahat ini bisa bersuara lewat orang itu. 所以这个邪灵啊，他们也是能够用这个人的嘴巴讲话。 Di angkasa sana banyak roh jahat kita nggak nampak loh. 你们知道吗？现在在空间呢，也是很多邪灵，我们看不见的。 Dari mana mereka berasal ya? 这些邪灵从哪里来的？ Alkitab berkata mereka adalah malaikat yang sudah diusir dari sorga. 圣经告诉我们，他们以前就是上帝赶出来的那个天使. 天使， Karena mereka memberontak pada Tuhan. 因为那些天使就反对上帝了。 Dan kita lihat di sini roh jahat itu menjawab ya, Yesus aku kenal, Paulus juga aku kenal. 所以这个邪灵他们就回答这7个人，他讲：耶稣我认识，保罗我也知道， Tetapi 但是 kamu ini 7 orang siapa kamu? 你们这7个人是谁？ Kira-kira mau apa lu sama gue gitu, kira-kira lo bahasa 意 Jakartanya ya. 思说你要做什么对我？ Dan roh jahat ini bukannya sekedar ngomong loh. 这些邪灵不单讲哎， Kalau hanya ngomong ya mereka paling ketakutan pergi ya. Ke-7 orang ini ya takut pergi gitu.
如果他们这血灵单单讲而已，这7个人可能就马上就走怕了。 Karena dibentak ya, dia pergi. Tapi enggak loh, roh jahat ini langsung menggunakan orang yang dirasuki menyerang 7 orang itu. 但是谁知道这个血灵啊，马上啊就是跳在这个7个人的身上， Dan menyerang 7 orang itu ya. 打他们7个人。 Tadi saya sudah katakan kalau ya 7 orang itu lawan 1 orang, kalau 1 orang itu tidak kerasukan pasti ya 1 orang ini akan kalah. 刚才我有讲过了，如果这1个人啊没有被鬼附啊，他来对付7个人，当然这7个人会打败他。 Tetapi di sini dikatakan 7 orang itu ditelanjangi dan dilukai. 但是圣经这里告诉我们，这7个人啊被鬼附的人打到受伤啊，还有他们就这身肉体走了。 Dan peristiwa ini ya diketahui oleh semua orang di kota yang namanya Efesus ya. 所以这样的事情发生啊，就被全这个以弗所的城市人知道了。 Dan mereka itu kenal 7 orang ini ya. 因为他们全部认识这个7个人。 Nah seperti di tempat kita sekarang ya, kalau ada orang ya, misalnya dokter terkenal, guru terkenal ya, pasti orang tahu ya. Dan 7 orang ini orang yang terkenal. 好像现在，如果在坤甸，我们有一个很出名的医生，必定他的名会被人家知道，很多人知 Dan 道。 7 orang yang terkenal ini tiba-tiba badannya luka, tidak pakai pakaian, lari ya dari rumah orang yang kerasukan setan. 所以现在发生，忽然间这7个人，很多人家认识的，他们就被这个鬼附的人打到受很多伤，然后他们也是投币没有穿衣服，就是这身肉体这样投币。 Ketujuh orang ini berani menggunakan nama Yesus padahal mereka tidak percaya Yesus ya. 所以现在呀、我们看他们7个人啊是很大胆啊，来用耶稣的名来赶，虽然他们自己都没有信耶稣。 Nah, dari satu peristiwa ini 所以通过这样的这一个事情， orang Efesus tahu ya 全以弗所的人就知道了， bahwa kuasa yang paling tinggi adalah kuasa Yesus yang sudah diberikan pada Paulus. 他们就知道了，就是耶稣的权柄是最高的权柄，他已经把他的权柄交给保罗 Kita 了。 tidak tahu berapa banyak ya orang yang sudah disembuhkan dari sakit, setan diusir dengan sapu tangan Paulus. Kita nggak 虽 tahu. 然我们不知道，有几个人被那个保罗的手经和他的袍的医治的， Tetapi mereka semua ya tahu itu adalah sapu tangan dan bajunya Paulus. 但是他们必定知道那个医治他们的就是保罗的手经和保罗的袍。 Saya percaya tidak ada orang yang lebih terkenal di Efesus ya pada hari itu dibanding Paulus ya. 我相信在那时候啊，没有一个人比保罗出名了。 Tetapi Paulus ketika ditanya, kenapa ya Paulus sapu tanganmu, bajumu bisa sembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan? 但是当人家问保罗，为什么你手经和你的袍能够医治人家的病呢？ Nah Paulus pasti mengatakan, di tempat-tempat lain belum pernah terjadi, hanya di Efesus. 保罗肯定会答案他们讲，在别个地方没有发生这样，就是单单发生在这里，在以弗所， Yaitu Yesus yang melakukannya di sini. 就是耶稣在这里做的神迹。 Cepat-cepat dia bawa orang-orang itu untuk mengenal Yesus. 当被人家这样问啊，保罗一定很快就带领那个人来认识耶稣。 Aku Paulus seperti kalian nggak punya kuasa. 他必定会答案讲，我保罗是像你们一样，我没有权柄的人。 Yang punya kuasa Yesus yang sudah mati, yang bangkit dari kematian. 有权柄就是耶稣，他已经死和复活的耶稣。 Nah sehingga kita melihat ini peristiwa yang menggemparkan kota Efesus. 所以这样的事情就已经带了很大的消息给那个以弗所的人， Itu membawa 4 akibat ya. 就带了4样后果来， Dari ayat 17 sampai 20, 4 akibat ya. 只是通过这个事情带了4样的后果， Yaitu membuat nama Yesus makin dikenal. 从17节到20节，就是带了那个耶稣的名更加出名。 17a kita lihat akibat pertama. 第一的后果就是在17节上半节， Nah di situ dikatakan peristiwa ini diketahui oleh semua orang Yahudi dan orang Yunani. 那边告诉我们这样的事情被不单犹太人、希腊人他们也知道这样
这个事情发生了， Semua orang yang tinggal di Efesus ya, 就是全部在以弗所住的人， mengetahui ada 7 ya, dukun itu ditelanjangi, dilukai oleh orang yang kerasukan setan. 他们全部知道了有7个巫医已经被一个被鬼附的人打败了。 Mereka menggunakan nama Yesus yang diberikan Paulus, gak bisa ya mengusir setan. 这全部人知道了，这7个巫医要用耶稣的名来赶鬼，但是不能。 Sehingga sekarang mereka menjadi takut ya, bukan ya kepada setan, tetapi sekarang mereka menjadi takut kepada Yesus yang diberitakan oleh Paulus. 所以现在啊，他们看了这样的事情，他们就很怕了。他这不是怕那个鬼了，但是他怕耶稣的名，就是保罗传的名。 Sekarang manusia banyak yang takut ya. 现在很多人也是很怕， Ada yang takut ya dengan corona ya. 有很多人怕这个病毒，现在的病毒发生的。 Kalau Tuhan tidak izinkan kita kena corona, kita nggak akan kena corona ya. 其实如果上帝不批准我们得到这个新冠肺炎的病毒，我们不会得到 Jadi 的。 kalau Tuhan izinkan ya, bagaimanapun kita prokes sudah vaksin pasti kena. 但是如果上帝这批准呢，无论我们已经怎么样照这个政府的规定做，我们也打了那个预防针，我们也一定会得到。 Karena semua yang terjadi pada hidup kita yang percaya Yesus itu semua atas izin Tuhan loh. 因为每一样事情发生在我们的生活上，就是照上帝的批准。 Ada orang yang takut dengan apa? Orang mati ya. 有人很怕死人， Nah, kalau ada orang mati tetangganya, dia nggak berani keluar rumah malam hari. 好像如果他的隔壁的人啊有死啊，他就很怕，他不敢出家了。 Dan ada orang yang takut apa? Ya, takut dengan tinggi. Kalau dibawa tempat tinggi dia gemetar, dia takut ya. 有人家也是很怕在高的地方，所以人家带他去高地方，他就很怕他， Tetapi 怕他掉下来。 di Efesus ya, yang paling orang takuti adalah orang yang kerasukan. 但是在这个以弗所的橙色的人啊，其实他们最怕就是被鬼附的人。 Dan kita lihat ya, Paulus dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan yang merasuki orang di Efesus. 所以我们看到主耶稣怎么样利用保罗来赶这些被鬼附的人，在这个以弗所， Jumlah mereka itu tidak sedikit ya. 他们的数目不少啊。 Dan sekarang mereka menjadi orang yang waras, orang yang normal, orang yang percaya Yesus. 他们这些被鬼附过的人啊，现在已经得医治，他们已经变平常的人了。 Kamu coba bayangkan kalau di Pontianak ada orang gila yang sembuh ya. 我们可以想一想，如果在这个坤甸有一个神经病的人得了医治， Kalau sebelumnya dia berjalan di jalan-jalan, 好像如果以前他常常就是在路上走来走去， tidak pakai pakaian yang lengkap, 没有穿衣服， tiba-tiba dia sembuh ya. 有一天忽然间他得医治， Menjadi orang yang normal. 变了像我们平常的人 Iya, 了。 pasti semua orang di tempat ini tahu ya. 必定每一个人在这个地方会知道。 Dan orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus lewat Paulus itu begitu banyak bersaksi. 所以在这个以弗所城市啊，被医治的人啊，他们是很多人， Bersaksi ya, 他们做了一见证， bahwa sebelumnya mereka dirasuki setan, sekarang mereka sudah sehat. 一定他们做见证，以前他们是不健康的人，被鬼附的人，现在他们是耶稣医治了， Sekarang membuat orang Efesus ya takut kepada Tuhan ya. 所以这样的事情就带了给这个以弗所的人很怕上帝， Ini 紧怕上 baik 帝， sekali ya. 这个是很好的一个后果。 Sekarang banyak manusia tidak takut pada Tuhan. 现在有很多人不怕上帝， Nah, kalau kita takut pada Tuhan itu tandanya baik. 但是如果我们是怕上帝的人，是一个很好的事情。 Artinya kita mau hidup ya sesuai dengan firman Tuhan. 意思是说，我们是要照圣经神的话来生活。 Kenapa? 为什么？ Karena semua yang kita lakukan nanti akan dihakimi, diadili oleh Tuhan. 因为每一样事情我们做的，在这个世界上啊，有一天上帝会审判我们 Itu 的。 akibat yang pertama ya. Orang di Efesus takut kepada Allah. 所以这个就是第一的后果。这个以弗所的人变成怕上帝了。 Yang kedua ayat 17b.
第二的后果是在下半节， Nama Tuhan Yesus itu ya dimuliakan, dihormati, 就是耶稣的名被人家更加 junjung. 尊重， Nah, 更加出 kenapa 名。 nama Yesus itu dihormati ya? 为什么人会尊重耶稣的名呢？ Kenapa kita menghormati nama satu orang gitu? 好像现在为什么我们会尊重一个人的名？ Karena orang itu ya berbuat baik pada kita. 有可能因为那个人已经做很多好东西给我们。 Nah, di dalam Alkitab kita diperintahkan harus menghormati Tuhan dan namanya ya. 在圣经告诉我们，命令我们必定要尊重耶稣的名、上帝的名， Karena semua yang kita miliki itu Tuhan yang kasih pada kita. 因为我们一切有的东西就是上帝赐给我们 Kalau 的。 tidak ada dia kasih, kita nggak punya apa-apa. 如果不是上帝赐给我们什么都没有。 Yang kedua, Tuhan mengatakan hormatilah ya dan muliakan nama dari pemimpin kamu. 第二，圣经也是有命令我们要尊重我们的领受人。 Yang berikutnya, hormati juga ya dan muliakan nama orang tua kamu. 第三，你们也是要尊重你们的老人家、你们的父母亲的名。 Saya rasa nggak ada di antara kita orang Indonesia yang berani manggil nama ayah ibu kita dengan namanya. Ada nggak? 我相信没有一个人敢叫他父母亲的名，就是叫名而已， Nggak ada kan? 没有的。 Nah, karena kita hormat pada orang tua kita. 就是因为我们尊重我们的父母亲。 Mengapa kita menghormati orang? 现在为什么我们会尊重一个人？ Nah, orang tua kita hormati karena mereka yang membesarkan kita. 我们尊重我们的父母亲，因为他们是生我们的，带领我们长大的， Bahkan membawa kita percaya Yesus loh. 而且带领了我们信了耶稣。 Kalau tanpa mereka kita nggak seperti sekarang ini. 如果没有我们的父母亲，我们没有今天。 Maka kita menghormati ya Tuhan, pemerintah dan orang tua. 所以我们必定要尊重我们主，尊重政府和我们的父母 Tapi 亲。 di sini dikatakan nama Tuhan Yesus lebih dihormati, dihargai di seluruh Efesus. 但是现在我们读耶稣的名被人家更加尊重，在这个以弗所。 Mengapa nama Yesus harus dihormati dan dihargai? 为什么一定要尊重耶稣的名呢？ Karena nama Yesus itu bisa menyelamatkan kita loh. 因为就是单单耶稣的名才能够救了我 Kita 们。 menggunakan nama Yesus untuk berdoa. 我们是奉耶稣的名来祷告。 Dan kita tahu hanya dengan nama Yesus yang kita sebut, kita hormati, kita diselamatkan loh. 我们也知道，就是单单通过耶稣的名，我们得救了。 Kalau kita tidak pernah menyebut nama Tuhan Yesus, kita tidak akan selamat. 如果我们没有念过耶稣的名我们必定会没有得救。 Jadi kalau kamu punya anak, kamu ajar dia, ya, sebut nama Tuhan Yesus. 所以，如果你有小孩子，你要教他们来念耶稣的名， Karena dia adalah Allah yang sudah jadi manusia. 因为耶稣就是神成为人， 2000 tahun lalu. 在2000 Dan dia 2000 年以 sudah 前， mati untuk dosa kita. 他也是为了我们的罪死 Dan 了， dia menghapus semua dosa kita loh. 他已经洗净我们全部的 Tapi 罪。 kamu harus sebut nama dia. 但是你们要讲出来，要 Tuhan 念他的名， Yesus, 主耶 ampuni dosa 稣 saya. 赦免我们的罪， Baru dia ampuni loh. 他才会赦免你的罪 Kalau 哦。 kamu tak pernah sebut Yesus untuk mengampuni dosa kamu gak bisa diampuni. 如果你们没有念耶稣的名，没有求耶稣来赦免你罪，你的罪不会得赦免。 Jadi ini suatu berkat luar biasa untuk kota Efesus ya. 所以这个就是很特别的付给这个以弗所的人。 Takut Tuhan saja belum cukup ya. 但是单单敬拜主而已，就是不够。 Tuhan yang mana? 哪一个主呢？ Ya, orang di dunia ini punya banyak Tuhan. 世界上的人很多，有很多样主啊。他们 Tetapi 很多 Tuhan-Tuhan yang manusia perkenalkan itu Tuhan yang palsu ya. 但是人创造的主是假的， Tetapi Tuhan yang asli itu namanya Tuhan Yesus ya. 真正的主就是主耶稣。 Jadi kita bersyukur kota Efesus semakin kenal ya siapa Tuhan Yesus. 所以我们感谢主，在以弗所的城市，他们更加认识耶稣的名。 Ini akibat yang kedua. 这个就是第二的后果， Nah, itu di luar gereja terjadinya ya. 就是发生在教会以外。 Nah, jadi di luar gereja orang takut kepada Tuhan ya. 所以在教会外面人已经惧怕神了， Dan semakin banyak orang tahu nama Yesus.
更多人认识耶稣的名了。 Nah, akibat yang ketiga itu Di sana terjadi Hogwarts. di dalam gereja. 第三的后果发生在教会里面， Ayat 18 dan 19. 在18到19节。 Nah, dikatakan di situ banyak yang sudah percaya Yesus datang ke hadapan Rasul Paulus. 那边告诉我们，他们已经信了耶稣的人呢很多，然后就来到保罗的面前， Mereka datang dan mengaku dosa. 他们来到保罗的面前认罪， Nah, mengaku semua perbuatan jahat mereka yang lalu. 他们认以前他们做过的恶事， Dan bahkan mereka membawa buku-buku ilmu sihir. 并且他们带了他们很多那个邪术的书， Dan mereka bakar di depan orang banyak. 他们就把那个众人的面前烧了。 Dan Alkitab mengatakan jumlah buku-buku yang dibakar itu bukan sedikit loh. 圣经告诉我们，他们的书啊不少啊， Yaitu 50.000 ya, uang perak. 如果拿来算钱啊，就是5万块。 Kalau kita uangkan dengan uang rupiah sekarang kira-kira berapa? 这5万块啊，如果来算印尼钱多少钱呢？ Lebih dari 1 miliar loh. 有超过1 亿 亿 nah, rupiah. 印尼钱， Nah, banyak ya. 这是很大的数目。 Jadi mereka bawa di hadapan Paulus dan mereka bakar 所以 bersama-sama. 这些邪术的书，他们就带到保罗面前，然后在众人的面前，他们烧掉。 Artinya orang yang sudah percaya Yesus di situ sudah bertobat tapi belum bertobat 100%. 就是告诉我们，那些信了耶稣的人啊，他们其实已经还没有真正悔改。 Sekarang juga banyak orang Kristen katanya sudah percaya Yesus tapi belum bertobat 100%. 就是好像现在有很多人承认他已经信徒啊，他已经是基督徒啊，但是他们没有真正的悔改 Kenapa? Karena masih percaya ilmu sihir. 啊。为什么会这样讲？就是如果他们还相信这些魔法、这些邪术。 Yang kedua, 第二， masih memegang mantra ya. 他们还有带着那些壶啊。 Mantra itu Buku bisa taman ya ya. mereka pakai di rumah atau di badan mereka. 普通啊，他们有这个壶的啊，他们就是戴在他们的身上，或者他们粘在他们的物者上面、啊。 Mereka anggap dengan mantra-mantra ini ya, mereka punya rumah aman. 他们认为，如果他们有这个壶啊，他一家人就会很安全， Mereka menjadi orang yang kuat. 他们会变成很强的人， Mereka kelihatan makin cantik. 他们用这个壶头来让他们更加美丽。 Nah, kalau berdagang, dagangannya makin laku. 或者他们做生意的，他们的生意会更加销，更加销，更加多人家买。 Ada juga mantra yang bukan ditulis tapi diucapkan dengan mulut. 有一些壶啊，不是用写出来的哈，但是是用口头讲出来的。 Untuk mengutuk orang ya. 这些就是要用来助人啊。 Dan juga untuk menyembuhkan, mengusir setan secara 他 pura-pura 们 ya. 认为也是用这样的，他们也是可以假的来医治人。 Nah, ini kenapa terjadi dengan orang Yahudi ya. 所以为什么在犹太人中间也是有这样的呢？ Kita kalau belajar sejarah, 如果我们看他们的历史， ada orang mengatakan Salomo banyak menulis mantra. Kalau mantra itu diucapkan ya bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. 他们相信啊，这个犹太人相信啊，所罗门王也是有写出很多这些虎头来 Kan kui 赶鬼的虎头， dan menyembuhkan orang. 并且来医治人家的 Makanya 病。 orang Yahudi ini berjalan keliling ya menggunakan mantra itu ya. 所以这些7个人啊，他们就是这样走来走去啊，用这些虎头来赶鬼，来医治人。 Jadi kita lihat ya, ini yang kedua ya, percaya dengan mantra. 这个是第2样的， Yang ketiga, 第3样的 ada orang sudah percaya Yesus 也是有一般人，虽然他们信了耶稣， tapi masih percaya tahyul. 他们还相信这些迷信啊，他们还很迷信。 Contohnya orang Tionghoa. 就好像我们华人 Wah, kalau Imlek nggak boleh nyapu ya. 啊，华人啊常常讲啊，如果过年啊不可以扫地，初1、初2不可以扫地。 Kalau nyapu ya masa Imlek berkatnya tersapu gitu. 他们认为，如果在初1、初2你扫地啊，你的那个福啊，你的财啊，全部就烧掉了。 Itu salah ya.
这些是错的。 Orang Tionghoa juga berpikir, oh kalau masa Imlek anak-anak boleh merokok, boleh judi ya. Nah, itu juga salah. 有很多华人也是相信，如果过年的时候啊，孩子们啊、少年人啊，他们可以赌博、可以烧烟什么，那个是错的。 Itu tahyul namanya ya. 这些就是迷信。 Yang keempat, ya sudah percaya Yesus tapi masih percaya hari baik, hari buruk gitu. 第四，信了耶稣，有一些人还相信有好日子、不好的日子。 Dan sudah percaya Yesus tapi masih percaya ya ramalan. 然后有一些人也是信了耶稣，他们还相信那个算命啊。 Nah lihat 还有 tangan kamu garisnya kayak apa tuh, nasib kamu kayak apa. Masih percaya padahal sudah percaya Yesus. 所以有一般人啊，他们信了耶稣啊，他还要相信算命啊，去算他的手线啊哈， Nah. 去算命。 Sudah percaya Yesus tapi masih percaya show ya. Kamu show apa, kamu zodiak apa, itu nggak boleh juga. 有很多基督徒也是信了耶稣，他们还相信这些生肖，还有那个什么啊，星啊，照星来算的那个数。 Dan kita lihat juga ya praktek perdukunan bisa juga memanggil arwah orang mati ya. 也是有一般人相信，那些巫医能够叫回已经死了的人的灵魂回来。 Itu semua ditulis cara-caranya di dalam buku-buku yang mereka bakar loh. 所以保罗烧他们的书啊，全部有这些东西。 Bahkan ada orang menjual nyawanya pada setan supaya dia jadi kaya, jadi berkuasa ya. 也是有一般人啊，他把他自己的灵魂啊卖给撒旦啊，使到他会变成很有丰富的人。 Kemudian yang terakhir ke-10, ada orang yang dulu ya nenek moyangnya itu ya menyembah setan dan mereka sekarang menjadi orang yang sering kali melihat hantu ya. 也是有一般人啊，因为他祖宗啊，他上班的人啊是做那些巫医的人啊，所以他现在啊，他做他们的子孙啊，变成很常常看到鬼的人。 Dari semuanya itu ya di dalam buku-buku itu mereka bakar semua loh. 所以那个时候啊，这些全部写出来他们的书啊，就把那个保罗烧了 Nah。kalau sekarang kamu sudah percaya Yesus, 所以现在如果你们信了耶稣的人， masih nyimpan jimat, 你们还有藏住这些写书的谋发的那个书， masih percaya tahyul, 还相信迷信， masih cari dukun, 还去找那些巫医， itu harus bertobat seperti orang di kota Efesus. 我们就应该要像这个以弗所的人的悔改。 Semua buku mereka bakar ya. 他们全部的写书的那个书去给保罗去烧， Kenapa mereka bakar? 为什么拿去烧？ Kalau kita sudah percaya Yesus, 如果我们信了耶稣， di rumah orang yang percaya ada patung, ada apapun berhala, semuanya harus dibakar. 如果我们信了耶稣啊，在我们的家有那个 Osyang 偶像啊，有什么胡头啊，我们 atau 必定 buku-buku ya yang misalnya ramal nomor buntut, semua harus dibakar. 而且还有什么那个算命书什么，我们必定要拿去烧。 Kenapa dibakar? 为什么要拿去烧？ Mengatakan kita putus hubungan dengan kuasa gelap, itu yang pertama ya. 拿去烧就是告诉我们，我们要跟这些黑暗的权柄断绝了。 Dan buku-buku itu nggak boleh dibuang ke tempat sampah, nggak boleh. 必定要拿 Harus 去烧 dibakar. 啊，必定要拿去烧啊，不可以拿去丢掉而已，不可以。 Kalau dibuang nanti akan mencelakakan orang yang mendapatkan buku itu. 因为我们如果没有拿去烧啊，单单丢掉呀，会害到别人啊，拿到这个书的人。 Contohnya kalau orang sakit COVID, 一个比喻就是像现在有一个人中到这个新冠肺炎的病毒， apakah maskernya boleh dicuci, dipakai lagi oleh orang lain? Kan nggak boleh kan? 是不是他用过的口罩呀可以拿去洗，然后给别人再戴呢？ Pasti harus dibuang tuh, dibakar. 不可以的，啊必定用过的口袋要拿来丢，或者拿去烧 Yang 掉。 selanjutnya waktu membakar, 第二的，如果烧的时候， yang ketiga waktu dibakar Di itu sana. harus dibakar dalam nama Yesus. 第三，我们应该要知道的就是，当我们烧那些葡萄的时候啊，一定要奉耶稣的名来烧。 Kalau orang biasa berani membakar barang-barang seperti itu, setan akan cari dia loh. 如果普通的人没有信耶稣的人敢烧这些葡萄啊，
那个撒旦啊，那个鬼啊，必定会回来找他的。 Karena benda-benda seperti itu dibakar, yang paling tidak senang itu setan. 因为当我们烧这些斧头的人呢，最不高兴的就是撒旦哦。 Tetapi kita lihat ya, dibakar dalam nama Yesus. 但是如果我们是奉耶稣的名来烧， Itu menjadikan orang di gereja betul-betul bertobat loh. 就是可以带到那个人真正的悔改了。 Itu memberi kita pelajaran. 这个是告诉我们， Kalau jadi orang Kristen, 做了基督徒， tidak boleh lagi percaya ya. 不可以再相信这些东西了。 Misalnya kita pergi ke satu tempat, ada orang bilang, ini cincinnya sakti, beli loh. Nah, bisa lindungi kamu. Kamu kalau percaya itu seperti menyembah setan. 所以我们信了耶稣的人啊，不可以啊，好像如果去到一个地方啊，有人家卖那个戒指啊，他讲哦，这个戒指如果你买啊，你戴啊，你就会有力量、有权柄啊，你就去买啊，就是这样做啊，你就是像这些以弗所的人， Semuanya harus dibuang ya. 这全部一切都要丢掉，不 Harus 可以了。 putus hubungan dengan kuasa kegelapan. 我们要跟这些黑暗的权柄断绝了。 Kalau tidak putus, 如果没有断绝， bukan kamu saja yang celaka, keluarga kamu akan celaka loh. 不单你会糟糕，你家人也是会糟糕啊。 Karena kamu ya pergi kemana-mana bawa setan. 因为你去到哪里啊，你就带着那个撒旦跟你一起， Kuasa gelap menyertai kamu. 那个黑暗的权柄跟你一起。 Tapi begitu dibakar, 但是当我们烧掉的时候， mereka bebas dari kuasa kegelapan. 他们全部悔改的人就已经得释放了。 Kita bersyukur ya di satu-satunya tempat ya di Perjanjian Baru yang dicatat ya pembakaran jimat di sini. 我们感谢主，就是在这个新约圣经，就是单单这个有记住关于烧这些斧头的， Yang terakhir, 最后的。 di mana nama ya Tuhan Yesus bukan hanya terkenal tapi firman Allah itu semakin ya diberitakan di seluruh daerah itu. 最后啊，我们感谢主，不是单单耶稣的名越来越出名，但是神的话、上帝的话越来越传出去。 Tadi saya sudah katakan ada 3 kuasa di dunia ini. 刚才我讲过了，在这个世界上有3样权柄， Kuasa Allah paling tinggi, 上帝的权柄最高的， kuasa setan dan roh-roh jahat, 第二就是撒旦和他的邪灵的权 dan 柄， ketiga kuasa manusia. 第三就是人的权柄。 Nah, kuasa Tuhan yang maha tinggi 上帝最高的权柄 terletak di mana? 是在哪里呢？ Bagaimana Paulus bisa punya kuasa Tuhan Yesus? 保罗怎么样会有主耶稣的权柄？ Karena dia punya firman Tuhan. 就是因为他有上帝的话。 Tuhan ya kemahakuasaannya itu dinyatakan lewat firman-Nya loh. 上帝的全能啊，就是在他的话里面表现给我 Begitu 们。 dia berkata-kata, apa yang dikatakan pasti sukses. 当上帝讲出一句话，他讲的一定是会成功。 Dia menciptakan langit dan bumi dengan cukup berfirman loh. 他创造这个天和地，单单是用他的话。 Dia kuasanya itu dinyatakan pada manusia lewat firman-Nya. 所以上帝的权柄啊，表现给我们的人是在他的话里面。 Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, 所以当我们信了耶稣， kamu mau menjadi orang yang punya kuasa seperti Paulus, 你要像保罗有这样的权柄， bukan sapu tangan kita bisa sembuhkan orang, nggak bisa lagi. 当然不可能像保罗一样，我们的手经可以医治人，不能了。 Kita juga nggak bisa demi nama Yesus mengusir setan, nggak bisa lagi. 现在我们也是不能奉耶稣的名来赶鬼了。 Kita juga nggak bisa dengan nama Yesus menyembuhkan orang, nggak bisa lagi. 现在我们也是不能奉耶稣的名来医治人家的 Tetapi 病。 yang masih bisa, 但是现在我们还可以做 kita 的， bisa 能够做的， setiap hari membaca firman Tuhan, 就是我们可以能够每天来读那个圣经， menyimpannya dalam ya pikiran kita, 来存在我们的思想里面， dan kita jalankan firman Tuhan, 然后我们执行那个神的话， dan kita katakan firman Tuhan, 然后我们讲出去那个神 maka 的 itu 话， akan berkuasa ya. 那个就会带了那个权柄。 Tapi kamu kalau sudah jadi orang Kristen, 但是如果你成了一个基督徒， nggak pernah hafal firman Tuhan, 不曾念过圣经， nggak pernah beritakan firman 不 Tuhan, 曾传过福音， nggak pernah baca Injil Tuhan Yesus, 不曾念过主耶 nggak 稣 pernah 的 kasih 福 orang 音， Injil Tuhan Yesus. 不曾给人家耶稣的福音。 Kira-kira kamu punya kuasa nggak?
你想一想，你会有权柄吗？ Pasti tidak punya kuasa. 一定没有的， Karena kuasa Tuhan bisa berkuasa atas kita melalui firman-Nya. 因为神能够有权柄对我们，就是通过他的话。 Seringkali dikatakan ya, 我们常常听过， kita harus punya Alkitab. 我们必定要有圣经， Tiap hari harus dibaca, 每天要拿来读， harus dipraktekkan, 要举行神的话， harus disebarkan pada orang 要 lain. 传讲神的 Nah, 话。 maka dikatakan di bagian terakhir akibatnya firman Tuhan makin bertumbuh dan makin mengalami kemenangan ya. 所以最后就是20章最后讲神的20节讲神的话变成更加越来人家越知道，越来越得胜，发大得 Itu 胜， akibat yang keempat ya. 这是第4的后果。 Hari ini kita sudah belajar 5 pelajaran. 所以今天我们已经学习了5个功课， Bagaimana nama Tuhan Yesus harus semakin kita masyurkan. 就是我们要怎么样越来越传耶稣的名。 Karena hanya nama Yesus bisa menyelamatkan orang. 因为单单耶稣的名才能够救了人， Yesus sudah menyelamatkan kita. 耶稣已经救了我们， Kita harus kasih tahu orang tentang siapa 我 Yesus. 们就一定要告诉别人关于耶稣是谁。 Ada satu peristiwa yang terjadi di Efesus, 在以弗所的城市发生了一样事情， yaitu kuasa setan lebih berkuasa dari kuasa manusia. Ya. 就是当那些撒旦的权柄比人家的权柄更高的时候， Satu orang ya melukai 7 orang. 有一个被鬼附的人打伤了7个人。 Karena ke-7 orang ini hanya memakai nama Yesus tapi tidak percaya Yesus. 因为这7个人单单要用耶稣的名来赶鬼，但是他们自己都没有信耶稣。 Akhirnya peristiwa ini diketahui oleh semua orang di kota Efesus. 后来这样的事情被全部以弗所的城市的人知道 Karena 了， banyak orang yang sudah dirasuki setan, setannya terusir hanya dengan ya sapu tangan Paulus. 因为在那个城市有很多人被鬼附，但是那个鬼已经被那个保罗的手已经赶出去 Dan 了。 waktu orang tanya pada Paulus, kenapa sapu tanganmu bisa? Iya itu Tuhan Yesus yang bekerja, bukan aku. 所以当保罗被人家问为什么你的手经有这样的能力，他就答案跟他们讲，那个就是耶稣的权柄，不是我的。 Peristiwa ini bukan hanya diketahui oleh orang Efesus, tapi membuat 4 hal terjadi di sana. 所以这样的事情不是单单被这个以弗所的人知道了，但是带了这样的后果了。 Yang pertama, orang di Efesus menjadi takut pada Tuhan. 第一的后果，这个以弗所的人变成很惧怕上帝了。 Yang kedua, nama Tuhan Yesus itu makin disebarkan, dikenal. 第二，耶稣的名越来越传出去，人家越出名了。 Bahwa nama Yesus itu adalah nama yang maha kuasa. 就是耶稣的名，就是全能的名。 Yang ketiga, 第三的后果， akibatnya terjadi juga di dalam gereja. 它的后果也是发生在教会里面， Orang-orang yang sudah percaya Yesus, 信了耶稣的人， tapi masih pegang jimat, 他们还还带着那些斧头 punya 斧的时候， buku-buku yang jahat seperti itu. 他们还有那些写书的书， Dibawa, dibakar bersama-sama dalam nama Yesus. 他们就带到保罗的面前，奉耶稣的名一起烧掉。 Bukunya itu nilainya 1 miliar loh, nggak main-main loh. 虽然那些书的那个 Cacat. 价值很贵，就是超过10亿印尼钱， Nggak boleh dijual kan? Kalau jual dapat duit kan? Kalau jual kan membahayakan orang yang beli. Nggak boleh 他们 dibuang. 必定要拿去烧，他们不可以拿来卖变钱，因为会害别人的， Harus dibakar. 必定要拿去烧。 Orang Kristen yang percaya Yesus putus hubungannya dengan kuasa gelap. 就是告诉我们，信了耶稣的基督徒一定要跟那个黑暗的权柄断绝了。 Kalau sekarang di antara kalian ada yang masih terlibat kuasa gelap, harus cepat-cepat ya dibakar. 所以现在 Dalam 如 nama 果 Yesus 你们中间现在还有这些黑暗的东西啊，你们马上要去拿去烧掉。 Kalau tidak, 如果没有， kamu akan celaka dan keluarganya akan 你 celaka. 们必定有一天会糟糕，你家里人也会糟 Nggak 糕。 boleh main-main. 这个不是开玩笑的。 Akibat yang keempat,
地色的后果， firman Tuhan 上帝的话 makin dikenal. 被人更加认识、 Dan 更加知 kita 道。 berharap ya ini juga terjadi di tengah-tengah kita. 我们希望这样的事情也能够发生在我们 Kita 的中间， makin takut pada Tuhan, 就是要希望我们会更加越来越惧怕上帝， menyebarkan nama Yesus, 越来越传讲耶稣的名。 putus hubungan dengan kuasa gelap, 我们要跟那个黑暗的权柄断绝， kemudian kita makin mengenal firman dan melaksanakan firman dan memberitakan firman. 最后我们会越来越认识上帝的话，越相信和传讲上帝的话， Sehingga nama Tuhan Yesus makin dimasyurkan. 就是让耶稣的名更加出名。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 我们在天上的父，我们感谢你， Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu 因为你给我们主耶稣基督， karena Engkau telah memberikan kami Tuhan Yesus Kristus 他是救赎主， yang adalah juru selamat kami. 他已经用他的宝血洗净我们的罪， Dengan darahnya yang kudus, Dia telah menyucikan dosa-dosa 用 kami. 他的能力打败黑暗的力量。 Dan dengan kuasanya Ia telah mengalahkan kuasa kegelapan. 当他从死人中复活，他已经打败死亡。 Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia telah mengalahkan kematian. 我们感谢你，天父上帝。 Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. 今天早上给我们很好的机会， Pagi ini telah memberikan kami kesempatan yang sangat baik 听你的话， untuk mendengarkan firman. 让你的圣灵感动我们，能够真正相信耶稣。 Kiranya Roh Kudus menggugah kami untuk bersungguh-sungguh percaya Yesus. 你的圣灵也是带领我们脱离这个黑暗， Kiranya Roh Kudus juga memimpin kami untuk keluar dari kegelapan. 像一副所的基督徒，他们烧掉他们的书， Seperti orang-orang percaya yang ada di Efesus, mereka membakar jimat-jimat mereka. 天父，求你帮助我们， Bapa, tolonglah kami 更加认识你的话， untuk semakin mengenal firman-Mu. 给我们力量来遵守你的命令， Dan berikanlah kami kekuatan untuk mentaati perintah-Mu. 给我们力量来传扬福音你的真理。 Dan berikanlah kami kekuatan untuk memberitakan Injil dan kebenaran firman. 让主耶稣的名更加出名在这个世界上。 Sehingga nama Tuhan Yesus semakin dimasyurkan di atas dunia ini. 天父上帝，求你赦免我们一切的罪， Ya Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan 用 kami. 耶稣的宝血洗净我们的罪。 Dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, sucikanlah 我们 dosa-dosa 这样 kami. 祈求祷告，感谢， Kami berdoa, memohon, mengucap syukur 奉主耶稣名， di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Mari kita berdiri. 请弟兄姐妹们站立， Pujian yang terakhir 252, 我们要赞美最后的一个诗歌，是在 252. 252首。 Setelah bait ketiga, Pendeta Elia Kenpang akan menaikkan doa berkat. 当我们唱到第三排的时候，彭牧师会上台来做主导。 252. 252首嘅， 252. 這個唱252首嘅詩歌。 Adakah yang melindungiku sewaktu jantungku hancur, serangan iblis jalan berduri, adakah yang lindungiku, yang lindungi dengan pasti, yang mengerti susahku, letihnya siang, redupnya malam, ya
Semuanya